على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Jalan Lurus Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ila an qal, muka surat 178, adab murid terhadap gurunya. Terdapat di dalam athar ucapan berikut: pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk ilmu itu ketenangan dan kewibawaan. Bertawaduklah kepada orang yang engkau belajar darinya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang murid semestinya bersifat tawaduk dan beradab kepada gurunya, meskipun gurunya lebih muda usianya, lebih tidak terkenal, lebih rendah nasabnya, dan lebih sedikit kebaikannya. Maka dengan ketawaduannya dia akan memahami ilmu. Maka para ulama mengatakan dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli lil makanil ali. Ilmu itu memusuhi pemuda yang tinggi hati, yakni berbangga diri, sebagaimana banjir memusuhi tempat yang tinggi. Imam Ali bin Hasan Al-Attas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat dengannya, melaluinya, mengatakan, sesungguhnya pencapaian dari ilmu, pemahaman dan cahaya, yakni tersingkapnya hijab, adalah bergantung pada ukuran adab terhadap guru. Sebagaimana besarnya ukuran adab pada dirimu, demikian pula ukuran itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diragukan lagi. Beliau juga mengatakan, Al-Amin dan Al-Ma'mun, dua orang putera Harun Al-Rashid, saling berlumba untuk meraih, yakni mendapatkan sandal guru mereka Al-Kisai, agar dapat memakaikan sandal itu pada gurunya. Maka berkatalah guru mereka kepada mereka pada saat itu, masing-masing memegang satu. Di dalam hadis dikatakan, ayahmu ada tiga: ayah yang menjadi penyebab kelahiranmu, ayah yang menikahimu dengan putrinya, dan ayah yang mengajarmu, dan dialah yang paling utama. Demikian keterangan dari kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Saya, iaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, mengatakan bahawa mengenal hal itu ada yang mengatakan, mengenai hal itu ada yang mengatakan, uqaddimu ustadhi ala birri walidi wa in kana li min walidi albirru wal atfu fahadha murabbir ruhi wal ruhu jawharu wa hadha murabbil jasad jismi wa huwa laha sadfu. Aku dahulukan guruku dibanding bakti kepada ayahku, sekalipun ku dapatkan kebaikan dan kasih sayang dari ayahku. Yang ini pendidik jiwaku, dan jiwa adalah permata, dan yang itu pendidik tubuhku, dan ia bagai kerang baginya, iaitu kerang bagi ruh. Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah sampai kepada kami dari Syekh Bahauddin As-Subki yang mengatakan, ketika aku sedang menaiki kenderaan bersama ayahku, yakni Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, di suatu jalan di negeri Syam, tiba-tiba dia mendengar seorang petani Syam mengatakan, aku pernah bertanya kepada Al-Faqih Muhyiddin An-Nawawi tentang masalah ini dan itu. Maka turunlah ayahku dari kudanya dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengenderai tunggangan sementara orang ini yang matanya pernah memandang Muhyiddin berjalan. Kemudian dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta petani tersebut untuk mengenderai kuda, sedangkan beliau sendiri berjalan sampai masuk ke negeri Syam. Kemudian Asy-Sya'rani mengatakan, begitulah wahai saudaraku, para ulama berlaku terhadap guru-guru mereka, meskipun dia tidak menjumpainya kerana datang beberapa tahun setelah kematiannya. Saya penulis
Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit mengatakan, berkata bahawa yang diriwayatkan oleh Imam Subki pula adalah ketika beliau mengunjungi Darul Hadith yang dinisbahkan kepada Al-Imam An-Nawawi yang terletak di kota Damaskus. Beliau melepas bajunya dan menempelkan badannya di sana sambil mendendangkan syair, wa fi daril hadithi latifu ma'na ila bastin laha asbu wa awi la'alli an amassa bimurri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Di Darul Hadith terdapat makna yang lembut ataupun tersembunyi pada hamparannya, iaitu kapetnya. Aku berbaring dan tersungkur. Barangkali wajahku yang berdosa ini menyentuh tempat yang bersentuhan dengan tapak kaki Imam An-Nawawi. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, sejak Hamad rahimahullah, yakni gurunya, wafat, aku tidak pernah melakukan salat melainkan aku mintakan ampun untuknya berserta kedua orang tuaku, dan sesungguhnya aku selalu memohonkan ampunan untuk mereka yang mengajariku suatu ilmu atau yang aku ajari. Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku mendoakan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sebelum mendoakan ayahku, dan aku pernah mendengar Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku mendoakan Hamad rahimahullah bersama kedua orang tuaku. Demikian disebut dalam kitab Tahdhibul Asma' karya Imam An-Nawawi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku sentiasa membuka lembar kitab di hadapan Imam Malik rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, dengan lembut agar dia tidak mendengarnya kerana rasa hormat kepada beliau. Ar-Rabi' bin Sulaiman, sahabat Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak berani minum air, sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melihatku kerana rasa hormat kepadanya. Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah sampai keterangan kepada kami mengenai Imam Nawawi bahawa suatu hari dia dipanggil oleh gurunya Al-Kamal Al-Irbili untuk makan bersamanya. Maka dia mengatakan, wahai tuanku, maafkan aku tidak dapat memenuhinya kerana aku mempunyai uzur syar'i. Maka dia pun meninggalkannya. Kemudian seorang kawannya bertanya kepadanya, uzur apa itu? Dia menjawab, aku takut bila guruku lebih dahulu memandang sesuatu suapan, tetapi aku yang memakannya, sedangkan aku tidak menyedarinya. Apabila beliau keluar belajar untuk membaca kitab kepada gurunya, beliau terlebih dahulu bersedekah di jalan semampunya dengan niat untuk gurunya, dan mendoakan dan mengucapkan doa, ya Allah, tutupilah dariku aib guruku agar mataku tidak melihat kekurangannya, dan agar tidak seorang pun menyampaikannya kepadaku. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dan sebelum kita mulakan pengajian kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita telah berada pada hari ke-12 daripada bulan Ramadan. Telah berlalu 10 hari yang pertama, yang mana merupakan hari rahmah. Awaluhu rahmah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 hari pertama merupakan hari-hari yang dipenuhi dengan rahmat, dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 malam yang kedua, 10 hari yang kedua, wa awsatuhu maghfirah, 10 hari pertengahan Ramadan merupakan hari-hari pengampunan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita bahagian yang besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di penghujung bahagian yang besar daripada pelepasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan dan semangat di sepanjang bulan Ramadan untuk kita berlumba-lumba untuk memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana
pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini luar biasa. Amalan sunat diberikan pahala fardu, dan kata para ulama, pahala satu fardu adalah sama atau melebihi daripada 70 ibadat sunat. Ataupun boleh kita sebutkan bahawa satu amalan fardu dia punya lipat kali gandanya 70 kali daripada satu ibadat sunat. Dan ibadat fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat kali gandakan pahalanya dengan 70 kali pahala ibadat fardu di bulan-bulan lain. Jadi satu ibadat sunat yang kita lakukan dapat pahala fardu. Satu fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat kali gandakan ke 70 ibadat fardu. Jadi kita perlu berlumba-lumba. Satu solat fardu di bulan Ramadan tak sama dengan bulan lain. Bacaan Al-Quran satu huruf di bulan Ramadan tak sama dengan satu huruf bacaan Al-Quran di bulan-bulan lain. Wahakadha, maka perlu untuk kita hadirkan pahala-pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar supaya kalau kita ada masa lapang jangan kita badirkan. Kalau kita tengah buat perkara yang melalaikan, maka kita boleh cepat-cepat berhenti. Yakni apabila kita ingatkan diri kita sentiasa tentang kelebihan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Kita tak nak rugi dekat bulan Ramadan, kerana orang yang rugi di bulan Ramadan tak sama kerugiannya seperti mana kalau dia rugi di luar Ramadan. Naam. Jadi di sini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengutarakan tentang adab, dan kita dah sebutkan tentang kepentingan adab di dalam kitab ini, dan sebelum ini juga sewaktu kita baca kitab Bidayatul Hidayah pun menyentuh tentang kepentingan adab, kerana adab ini satu perkara yang diambil berat dalam agama Islam. Diambil berat hatta di dalam adat kita orang Melayu juga mengambil berat tentang adab. Jadi satu perkara yang penting, bukan hanya satu adat sahaja, akan tetapi ia adalah sebahagian daripada agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, ta'allamul ilm wa ta'allam lil ilmi as-sakinah wal waqar wat tawadu' liman ta'allama minhu. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk menuntut ilmu itu. Maksudnya kena kita belajar dua sifat supaya kita dapat mengambil keberkatan daripada ilmu, mengambil manfaat penuh daripada ilmu itu, iaitu dua sifat, ketenangan as-sakinah wal waqar. Ada yang menyebutkan bahawa kat sini disebutkan kewibawaan, ada yang menyebutkan bahawa sakinah itu ketenangan di dalam hati, dan al-waqar ketenangan pada tubuh badan. Dan kebiasaannya ketenangan itu mula daripada hati. Apabila hati itu tenang, insya-Allah tubuh badan juga akan menjadi tenang, tidak banyak bergerak. Naam, tanpa ada keperluan. Dan satu lagi perkara yang perlu dipelajari, bertawaduk, berendah dirilah kepada orang yang engkau belajar darinya. Naam. Nak mendapatkan keberkatan ilmu adalah dengan sifat rendah diri kepada ustaz ataupun kepada guru yang mengajarkan kepada kita. Imam Nawawi mengatakan seorang murid semestinya bersifat tawaduk dan beradab kepada gurunya, meskipun gurunya lebih muda usianya, lebih tidak terkenal. Anak murid lebih terkenal, guru kurang terkenal, tapi anak murid masih lagi menunjukkan adab kepada gurunya bila berjumpa dengan gurunya. Lebih rendah nasabnya, mungkin anak murid itu mempunyai nasab yang mulia daripada keturunan Quraisy dan sebagainya, akan tetapi perlu untuk dia menunjukkan adab kepada gurunya. Walaupun lebih sedikit kebaikannya, iaitu amal salih gurunya itu mungkin lebih kurang daripada anak murid. Anak murid lebih kuat ibadahnya kepada gurunya, tapi disebabkan guru itu mengajarkan kepadanya akan ilmu, maka perlu dia merendahkan diri di hadapan gurunya, yakni meletakkan segala apa yang dia ada ke tepi, dan rasa macam dia tak ada benda. Bila duduk di hadapan gurunya, dia nak ambil 100% daripada gurunya dan tak rasa bahawa dirinya mempunyai apa-apa kelebihan. Barulah dia akan mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada pembelajaran ataupun daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya.
Disebutkan dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu memusuhi pemuda yang tinggi, yang berbangga diri, yang sombong, seperti mana banjir memusuhi tempat yang tinggi. Ya, ini banjir memusuhi tempat tinggi maksudnya banjir tak duduk dekat tempat-tempat yang tinggi. Air hanya bertakung dekat tempat-tempat yang rendah. Air bertakung dekat tempat-tempat yang rendah. Kemudian disebutkan di sini, sesungguhnya pencapaian dari ilmu, pemahaman dan cahaya. Nak dapatkan ilmu, nak dapatkan kefahaman, nak dapatkan cahaya ilmu, bergantung kepada adab yang kita tunjukkan kepada guru. Semakin besar adab yang kita tunjukkan kepada guru, maka semakin besar bahagian yang kita akan dapat daripada ilmu tersebut. Dan yang mengetahui tentang niat kita ataupun niat untuk kita beradab di hadapan guru adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terletak di dalam hati. Sebagai contoh, bila kita duduk nak berjumpa dengan guru, antaranya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan bahawa kita berniat untuk mempelajari daripada ilmunya, kita nak mempelajari daripada adabnya, kita niat untuk berakhlak dengan akhlaknya, kita nak nak beradab di hadapan guru dan sebagainya. Maka apabila kita hadir dengan niat-niat tersebut, dan kemudian mungkin beradabnya kita hatta dengan ilmu dan tempat-tempat ilmu. Contohnya, sebelum kita belajar, mungkin kita mandi dengan niat supaya apa? Supaya kita lebih segar sewaktu menuntut ilmu. Sebelum kita belajar, kita ambil wuduk, tidak hadir dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir kecuali dalam keadaan berwuduk. Mungkin kita Allahumma salli ala Muhammad, bila kita hadir dalam majlis ilmu, kita pakai wangi-wangian dan sebagainya. Ni untuk bulan bukan Ramadan. Jadi dengan itu kita berniat untuk beradab dengan ilmu dan kepada guru, walaupun kadang-kadang guru tak boleh nampak perkara tersebut, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu niat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu niat kita. Wahakadha. Disebutkan di sini seorang putera Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni seorang khalifah, seorang pemimpin, tapi dihantar anaknya dua orang, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk belajar kepada seorang alim yang bernama Al-Imam Kisai. Jadi bila mereka belajar dengan gurunya, jadi mereka ni berebut. Bila guru dia nak balik, sibuk, seorang berebut nak pegang ataupun nak letakkan sandal gurunya itu pada kaki gurunya ataupun berdekatan dengan kaki gurunya. Maka bila dua-dua berebut, gurunya kata setiap seorang ambil satu. Yang seorang ambil sebelah kanan, selipar sebelah kanan, seorang lagi ambil selipar belah kiri. Kalau tidak, dua-dua nak berebut, nak ambil dua-dua. Wahakadha. Kemudian disebutkan di sini bahawa ayah ada tiga. Ayah ada tiga. Ayah biological father, iaitu ayah yang menyebabkan kelahiran kita. Boleh. Alright, syukur. Barakallah. Ayah yang menjadikan penyebab kelahiran kita, ayah yang menikahimu dengan putrinya, iaitu bapa mertua kita, dan ayah yang mengajarkan kita, dan dialah yang paling utama, iaitu guru yang mengajarkan kita ilmu agama, guru yang mengajarkan kita adab-adab, akhlak-akhlak, maka itulah yang paling utama. Dan beruntunglah satu orang yang mempunyai ayah yang mengajarkan kepada mereka ilmu agama, adab dan akhlak dan sebagainya. Seperti yang kita sebutkan, berapa banyak sebahagian daripada orang-orang saleh yang mana nasab mereka itu dan sanad keilmuan mereka adalah sama. Mereka belajar ilmu daripada ayah mereka, ayah mereka belajar ilmu daripada ayahnya, ayahnya belajar ilmu daripada ayahnya. Maksudnya mereka daripada orang-orang yang mulia, iaitu ayah mereka itu adalah ayah yang melahirkan mereka dan ayah yang mengajarkan mereka. Dan kalau ayah macam ni adalah ayah yang paling utamalah. Sebab kita sebutkan guru yang mengajar tu ayah yang paling utama. Jadi kalau ayah kita yang menyebabkan kelahiran kita itu yang mengajarkan kita ilmu agama, maka double dia punya kelebihan ayah sebegitu adalah double. La ilaha illallah.
penulis Al-Habib Zain mengatakan, uqaddimu ustazi, aku dahulukan guruku berbanding bakti kepada ayahku, sekalipun aku mendapatkan kebaikan dan kasih sayang dari ayahku. Yang ini iaitu guru, pendidik jiwaku, dan jiwa adalah permata. Dan yang itu iaitu ayah yang menyebabkan kelahiran, pendidik tubuhku, yang ini yang menjaga aku daripada kecil sehingga aku tumbuh besar. Dan ia sebagai kerang, shell baginya, iaitu bagi roh. Lepas tu disebutkan tentang, Masya Allah, kisah ni luar biasa dia punya level adab dia. Imam Sya'rani menceritakan bahawa telah sampai kepada kami bahawa Syekh Bahauddin As-Subki mengatakan, ni anak dengan abah, anak dan ayahnya dua-dua satu orang alim yang hebat di dalam mazhab Syafi'i. Imam Bahauddin As-Subki dengan Imam Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki. Dia kata, ketika aku sedang menaiki kenderaan bersama ayahku, iaitu Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, di suatu jalan di negeri Syam, tiba-tiba dia mendengar seorang petani Syam mengatakan, aku pernah bertanya kepada Al-Faqih Muhyiddin An-Nawawi. Yang dia, seorang petani ni pernah bertanya satu masalah agama kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kita kenal, satu imam yang hebat, mengarang kitab 40 hadis An-Nawawi, kitab Riyadhus Salihin, kitab Bustanul Arifin dan sebagainya. Maka Imam Nawawi, maka apabila mendengar Imam Taqiyuddin As-Subki ni, bila mendengar satu orang petani pernah melihat wajah Imam An-Nawawi rahimahullah dan mendapat ilmu daripadanya, maka Imam Taqiyuddin As-Subki ni terus cakap, demi Allah aku tidak akan naik kenderaan, aku tidak akan tunggang atas kenderaan yang mana di bawah kenderaan tersebut, yakni ada orang berjalan, orang tu mata dia pernah lihat Imam Nawawi. Ajib, yakni punya tinggi level adab mereka. Dia tengah naik kenderaan, tiba-tiba ada orang yang berjalan kat bawah, sebab orang tu pernah melihat kepada Imam Nawawi, dia tak nak naik kenderaan, khalas turun. Lepas tu dia kata, khalas engkau yang naik atas kenderaan aku berjalan. Ajib dia punya level adab. Kerana apa? Kerana Imam Taqiyuddin Subki sangat menghormati, walaupun sebenarnya Imam Taqiyuddin tak pernah berjumpa pun dengan Imam Nawawi, tapi disebabkan membaca daripada karangan. Contohnya lah, kita tak pernah berjumpa dengan Habib Zain bin Sumit, tapi kita baca karangan Habib Zain bin Sumit. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keafiatan dan panjang umur kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, insya-Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin. Tapi bila kita dengar ada satu orang pernah berjumpa dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, maka kita akan menghormati dia. Sebab apa? Sebab kita tahu, Masya Allah, Habib Zain satu orang yang berilmu, satu orang yang luar biasa ilmu dia, amal ibadah dia dan sebagainya. Jadi bila kita jumpa orang yang pernah berjumpa dengan Habib Zain, kita akan menghormati dia, walaupun kita tak pernah jumpa Habib Zain, sebab kita sayang dan kita hormat kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Wahakadha, ini yang dilakukan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki bersama orang yang pernah melihat wajah Imam An-Nawawi. Naam. Kemudian Imam Sya'rani mengatakan, begitulah wahai saudaraku, para ulama berlaku, iaitu berkelakuan terhadap guru-guru mereka meskipun dia tidak menjumpainya, kerana datang beberapa tahun setelah kematiannya. Naam. Disebutkan satu syair daripada Imam Taqiyuddin As-Subki tadi yang turun daripada kenderaan. Dia pernah sebutkan bahawa di Darul Hadis terdapat makna yang lembut, ila bastin laha asbu wa awi. Ya, ini sewaktu Imam Taqiyuddin Subki pergi ke madrasah yang pernah diajar oleh Imam Nawawi. Jadi bila dia masuk dalam madrasah tu ataupun dalam tempat sembahyang di mana Imam Nawawi mengajar, maka dia pun mula berguling-guling ke atas kapet. Dia pun berguling-guling dari satu tempat ke satu tempat. Dalam satu riwayat dia sembahyang dari satu tempat ke satu tempat. Yang ini setiap saf dia nak sembahyang. Sebab apa? Dengan harapan la'alli an amassa bimurri wajhi, moga-moga wajah aku ataupun tubuh badan aku ni dapat kena tempat-tempat di mana Imam Nawawi pernah letak tapak kaki dia. Ajib. Subhanallah. Ni betapa mereka ingin keberkatan daripada guru mereka dah meninggal dunia ataupun dia tak sempat jumpa Imam Nawawi, tapi dia tahu Imam Nawawi pernah belajar, pernah mengajar, pernah berjalan dekat situ, maka dia berguling-guling ataupun dia solat di banyak tempat dekat tempat tersebut dengan harapan agar supaya badan ataupun dahi dia dapat sentuh
tempat di mana Imam Nawawi letak tapak kakinya. Wahakadha. Dan ini juga yang disebutkan tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas sepanjang hayatnya di kota Madinah, dia tak pernah pakai selipar. Kenapa dia tak pakai selipar? Adaban ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah pernah letak kaki baginda dekat kota Madinah, jalan sana sini, maka dia tak nak kaki dia tu pijak tanpa dengan berselipar. Maksudnya adab, nak rendahkan diri dia, jadi dia jalan tanpa selipar. Bahkan disebutkan Imam Malik bin Anas tak pernah buang air dekat dalam kota Madinah. Bila dia nak buang air kecil atau buang air besar, dia akan keluar daripada kota Madinah, barulah dia qada hajat, kemudian dia akan balik. Jadi kalau orang yang makan banyak, leceh lah kan, setiap kali 10 kali sekejap nak kena keluar masuk. Jadi untuk nak mengelakkan daripada dia 10 sekali sekejap dia keluar masuk, maka dia kurangkan makan dan kurangkan minum. Jadi dia hanya keluar mungkin 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali daripada kota Madinah untuk nak qada hajat dia, nak buang air kecil atau buang air besar. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini Imam Abu Hanifah mengatakan. Imam Abu Hanifah ni siapa? Imam Abu Hanifah ni salah satu daripada imam mazhab. Kita tahu imam mazhab ada 4. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tadi kita sebutkan tentang Imam Malik. Ni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di sini dikata Imam Abu Hanifah mengatakan, sejak Hammad gurunya meninggal dunia, aku tidak pernah melakukan salat melainkan aku memintakan ampunan untuknya berserta kedua orang tuaku. Naam. Jadi lepas guru dia meninggal dunia, tak pernah dia salat melainkan dia akan doa agar supaya Allah mengampunkan dosa gurunya. Seperti mana kita sebutkan tadi kan, ayah ada 3, ayah kita, bapa mertua kita dan guru kita. Jadi seperti mana kita doakan kepada ayah kita, kita pun kena doakan kepada bapa mertua kita kalau kita dah kahwin, dan kita doakan juga untuk ayah kita yang mengajarkan kita, iaitu guru kita. Kemudian Imam Abu Yusuf rahimahullah. Imam Abu Yusuf ni siapa? Dia antara anak murid yang penting daripada anak murid Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya aku mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan ayahku, dan aku pernah mendengar Imam Abu Hanifah mengatakan, sesungguhnya aku mendoakan Hammad bersama kedua orang tuaku. Jadi apa yang guru dia buat, dia pun ikut mendoakan kepada guru mereka. Imam Syafi'i mengatakan, aku sentiasa membuka lembar kitab di hadapan Imam Malik dengan lembut agar dia tidak mendengarnya kerana rasa hormat kepada beliau. Ini belajar depan guru. Imam Syafi'i belajar depan Imam Malik. Jadi bila nak buka tu, dia buka pelan-pelan sekali. Supaya apa? Supaya tak bising. Sebab apa? Imam Syafi'i rasa dengan buka bising mengganggu gurunya. Jadi ini satu adab yang kita belajar. Apa-apa yang kita rasa mungkin akan mengganggu guru kita, maka kita kurangkan. Apa-apa yang kita rasa mungkin mengganggu guru kita, maka kita kurangkan untuk melakukan perkara tersebut di hadapan mereka. Naam. Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia ni antara anak murid Imam Asy-Syafi'i, mengatakan, aku tidak berani minum air sedangkan Asy-Syafi'i melihat kepadaku kerana rasa hormat kepadanya. Maksudnya apa? Di hadapan Imam Syafi'i dia tak akan minum air. Dia tak nak dia minum air, lepas tu Imam Syafi'i tengok dia, macam dia malu. Adab kepada guru. Naam. Lepas tu ada satu lagi kisah tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi, adab dia pula bersama guru dia macam mana? Bila satu hari guru dia ajak dia pergi makan bersama, sama ada, naam, guru dia ajak makan bersama. Jadi Imam Nawawi kata, minta maaf tuan guru, tak dapat nak hadir, ada keuzuran. Apa keuzuran dia? Keuzuran dia apa? Dia rasa dia takut nanti bila makan bersama gurunya, contohnya makan satu dulang, jadi guru dia tengok dekat satu makanan yang mana guru dia nak, tapi Imam Nawawi yang dah makan dulu. Jadi takut perkara tu berlaku, jadi dia pun rasa
dia tak boleh nak makan bersama gurunya. Wahakadha. Begitu juga yang antara yang disebutkan tentang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru kepada Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, disebutkan bahawa sewaktu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh muda, dia mempunyai satu orang guru yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Jadi sewaktu Habib Umar berada di hadapan gurunya, apabila diminta untuk beri ceramah, Habib Umar tak akan bangun untuk beri ceramah. Adab kepada gurunya. Selagi gurunya ada, khalas ma ba'i takallam. Dia tak akan bercakap, tak akan beri ceramah, walaupun memang diketahui Habib Umar masya-Allah daripada muda seorang yang sangat hebat ataupun sangat hebat dalam yakni memberi ceramah dan sebagainya, akan tetapi adab kepada gurunya, dia tak bagi ceramah di hadapan gurunya. Wahakadha. Lain-lain cara yang ditunjukkan oleh para ulama, cara mereka menghormati guru mereka. Ada yang berdoa, ada yang tak nak makan bersama, ada yang itu, ada yang ini. Ala kulli hal, apa-apa yang kita mampu untuk nak tunjukkan adab kita kepada guru, kita cuba. Sebab setiap orang dia dididik dengan adab yang berbeza-beza. Jadi kita cuba untuk mengamalkan sebanyak mungkin, ataupun apa-apa adab yang telah kita pelajari tentang ulama-ulama yang terdahulu, cara mereka beradab dengan guru mereka, maka kita cuba amalkan sedikit sebanyak. Tak boleh nak amalkan semua, kita amalkan sebahagian. Naam. Antaranya apabila beliau keluar, iaitu Imam An-Nawawi keluar untuk belajar kitab kepada gurunya, beliau terlebih dahulu bersedekah dalam perjalanan semampunya dengan niat untuk gurunya. Maksudnya dia niatkan sedekah itu untuk guru dia dan berdoa, ya Allah, tutupilah dariku aib guruku, agar mataku tidak melihat kekurangannya, dan agar tidak seorang pun yang menyampaikannya kepadaku. Ini kalau boleh dia berdoa kepada Allah, dia tak nak, mata dia tak nak lihat kekurangan guru dia, wala telinga dia dengar apa-apa keburukan tentang guru dia. Agar supaya dia sentiasa memandang tinggi kepada guru tersebut. Jadi perlu doa. Kadang-kadang kita ternampak, walaupun tak sengaja, tapi kita doa, hatta tak sengaja pun kita tak nak tengok keburukan guru kita, ataupun kita tak nak dengar keburukan guru kita tak sengaja. Kemudian Imam Zain, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebutkan, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, di antara hak gurumu terhadapmu adalah engkau mengucapkan salam kepada orang secara umum dan mengucapkan kepadanya secara khusus. Engkau duduk di depannya, jangan menunjuk dengan tanganmu di sisinya, jangan memberi isyarat dengan matamu, jangan engkau mengatakan fulan mengatakan yang berbeza dengan yang tuan katakan, jangan mengunjing seseorang di hadapannya. Mengunjing iaitu mengejek. Jangan bermesyuarat dengan tetamu di majlisnya, jangan memegang bajunya apabila dia bangun, jangan mendesaknya apabila dia sedang malas, dan jangan pula berpaling darinya. Demikian disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika saudara Sufyan Ats-Tsauri wafat, orang-orang berkumpul menemuinya untuk bertakziah. Lalu datanglah Imam Abu Hanifah, maka bangkitlah Imam Sufyan ke arahnya, memuliakannya, mendudukkan di tempatnya, dan ia duduk di hadapannya. Ketika orang-orang telah bubar, para sahabat As-Sufyan rahimahullahu ta'ala mengatakan, kami melihatmu melakukan sesuatu yang mengherankan. Sufyan menjawab, orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan di dalam ilmu. Seandainya aku tidak bangun kerana ilmunya, aku tetap bangun kerana usianya. Seandainya aku tidak bangun kerana usianya, aku tetap bangun kerana kefaqihannya, iaitu keilmuannya. Dan seandainya aku tidak bangun kerana kefaqihannya, aku tetap bangun kerana sifat waraknya. Abu Sahal Asy-Syu'luki mengatakan, durhaka kepada orang tua dapat dihapus dengan taubat, tetapi derhaka kepada para guru tidak dapat dihapuskan oleh apa-apa pun. Demikian dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tahdzib. Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan mengatakan, yang membuat orang tidak mendapatkan ilmu hanyalah kerana sedikitnya penghormatan mereka terhadap orang-orang yang berilmu.
Sebahagian yang lain berkata, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in ahanta tabibuhu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Sesungguhnya pengajar, yakni ustaz dan doktor, tidak akan memberi nasihat jika keduanya tidak dihormati. Bersabarlah jika doktor meremehkanmu kerana penyakitmu, dan bersabarlah jika pengajar tidak mengubrismu, iaitu tidak mendekatimu kerana kejahilanmu. Naam. Dekat sini disebutkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan tentang hak-hak guru terhadap anak murid. Ini bila kita bagi salam dekat orang secara umum, kita kena bagi salam secara khusus kepada guru kita. Kita duduk di hadapan guru, jangan duduk mungkin sebelah dia dan sebagainya. Jangan menunjuk dengan tanganmu di sisinya. Nah, jangan memberi isyarat dengan matamu. Ini macam buat macam tu kat depan guru, tak boleh. Jangan engkau mengatakan fulan mengatakan yang berbeza dengan yang tuan katakan. Bila guru tengah mengajar ataupun menceritakan tentang sesuatu perkara, kita tahu ada ulama lain yang mengutarakan pendapat berbeza daripada apa yang diutarakan oleh guru kita. Jangan pula kita cakap, oh tapi ustaz tu dia cakap macam ni ustaz. Tak, kita jangan ini nak seakan-akan kita nak membenarkan ustaz lain dan menyalahkan ustaz kita. Jangan, lebih kurang macam jangan tunjuk pandai lah dengan depan ustaz sendiri. Naam. Walaupun mungkin kita faham lebih, mungkin kita tahu lebih, mafi muskilah, tapi ihtiram, adab kita kepada guru, kita tak tunjuk yang kita lebih pandai ataupun tak ceritakan tentang pendapat-pendapat ustaz lain. Jangan mengunjing seseorang di hadapannya, jangan menceritakan keburukan seseorang di hadapannya. Jangan bermesyuarat dengan temanmu di hadapan, di majlisnya. Yang ini kita duduk depan guru, lepas tu kita cakap dengan kawan kita kat sebelah. Ini tu bukan adab dia. Jangan memegang bajunya apabila dia bangun. Jangan mendesaknya apabila dia sedang malas. Mungkin ustaz, guru tak kuasa nak menjawab soalan ataupun tengah penat dan sebagainya, biarkan dia. Dan jangan pula berpaling darinya. Lepas tu ceritakan tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu imam yang hebat. Apabila didatangi oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menghormati kepada Imam Abu Hanifah. Jadi bila orang tanya, dia kata Imam Abu Hanifah ni orang yang sangat berilmu. Kalaupun aku tidak menghormatinya kerana ilmunya, aku akan menghormatinya kerana usianya. Kalaupun aku tak menghormatinya kerana usianya, aku akan menghormatinya kerana kefaqihannya, kerana kefahamannya. Pemahaman dia luar biasa. Allah berikan kefahaman yang tajam kepada Imam Abu Hanifah sehingga dia dapat memahami daripada hukum hakam, dari yakni mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bukan kerana kefaqihannya, kerana dia mempunyai satu pemahaman yang tajam luar biasa, aku akan masih lagi hormati dia kerana sifat-sifat mulia yang ada padanya. Antara yang disebutkan adalah sifat wara'. Dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah tak tidur malam ataupun solat subuh dengan wudu isyak selama 40 tahun. Solat subuh dengan wudu isyak selama 40 tahun. Bukan hanya 10 malam terakhir Ramadan, bukan hanya 40 tahun setiap tahun bulan Ramadan sahajalah. Sepanjang tahun, selama 40 tahun beliau tak tidur malam. La ilaha illallah. Kemudian Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan menyebutkan yang membuatkan orang tidak mendapatkan ilmu hanyalah kerana sedikitnya penghormatan mereka terhadap orang-orang yang berilmu. Kita nak dapat ilmu, nak mendapat keberkatan ilmu, kita perlu hormati setiap orang yang ada ilmu. Setiap ustaz-ustaz yang ada, kita hormati dia, sama ada kita anak murid dia ataupun kita bukan anak murid dia. Al-muhim, kita tunjukkan adab kita. Mahma siapa-siapa sahaja yang ada ilmu agama, kita hormat mereka. Bukan hanya ustaz kita hormat, tapi ustaz lain khalas tak hormat. Tak.
ustaz orang lain kita suka hati nak cakap buruk tentang mereka lah. Jangan. Siapa-siapa yang ada ilmu, kita tunjukkan adab kepada mereka. Mudah-mudahan dengan adab yang kita tunjukkan kepada setiap orang-orang yang berilmu, Allah kurniakan kita ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kefahaman, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan daripada ilmu dan kefahaman terhadap ilmu tersebut. Naam. Kemudian disebutkan di sini catatan akhir 230, Imam Kisai, seorang imam yang hafal Al-Quran, guru besar bahasa Arab, Abu Hasan Ali bin Hamzah As-Sadi Al-Kufi, yang diberi gelaran ataupun dipanggil Al-Kisai kerana dengan sebuah selimut dia niat berihram. Wafat pada tahun 189, termasuk mereka yang menghafal 7 bacaan yang mutawatir, yakni kiraat ada 7. Salah satu imam kiraat yang 7 itu adalah Imam Kisai. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin berenang dalam lautan Nahu, maka hendaklah dia mendatangi Al-Kisai. Maksudnya Imam Syafi'i mungkin pernah belajar dengan Imam Kisai juga, sebab Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, wafat pada 204, dan Imam Kisai wafat pada tahun 189. Imam Syafi'i baru berumur 39 tahun. Naam. Dituliskan tentang Imam Bahauddin As-Subki, anak kepada Imam Taqiyuddin As-Subki. Tadi kita sebut tentang dia berbaring-baring ke atas kapet tu. Seorang imam yang menakjubkan, ahli faqih, ahli sastra yang menguasai berbagai ilmu, seorang qadi di kota Damaskus. Bahauddin Abu Hamid Ahmad bin Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Beliau menemui ilmu dari ayahnya, berbagai macam ilmu, lalu menjadi menakjubkan dan maju, serta memegang kepimpinan beberapa kali. Termasuk hasil karya tulisan beliau yang menakjubkan adalah Arusul Afrah fi Syarh Talkhis Al-Miftah. Mengenai ilmu balaghah, beliau juga menulis penyempurnaan syarah ayah beliau Al-Minhaj dalam ilmu fiqh. Kemudian disebutkan tentang ayahnya, seorang imam yang memiliki kedudukan yang besar, mujtahid di zamannya, kebanggaan para ulama, guru besar Islam, Taqiyuddin Abu Hasan Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Imam As-Suyuti berkata tentang beliau, seorang imam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu usul, menguasai teks, logika, dan bahkan beliau adalah seorang mujtahid yang tidak ada yang seperti beliau sesudahnya atau sebelumnya dalam jangka waktu yang panjang. Mujtahid ni satu orang imam yang dah mencapai satu tahap yang dia boleh bermazhab, dia boleh buat mazhab sendiri. Dia tak perlu mengikut mazhab lain kalau dia nak. Tapi walaupun dia telah mencapai darjat yang tinggi dalam keilmuan dan pemahaman, tapi dia rasa senang untuk mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia senang untuk mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada mazhab Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i ini disebabkan kepandaian Imam Asy-Syafi'i, maka dia telah reka mazhab yang mana ulama-ulama datang setelah dia, walaupun mereka ni yang datang setelah Imam Asy-Syafi'i boleh nak buat mazhab baru, tapi semuanya menghormati cara Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Disebabkan mereka agree dengan cara Imam Asy-Syafi'i, maka ramai yang ikut dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, walaupun mereka itu boleh nak buat mazhab baru. Wahakadha. Kemudian diceritakan kat sini 234 tentang Imam Hamad bin Salah bin Abu Sulaiman, seorang imam ahli fiqh Iraq, Abu Ismail Hamad bin Abu Sulaiman, keturunan Asbahan, termasuk tabi'in muda, wafat pada tahun 120 Hijrah. Meriwayatkan daripada Imam Anas bin Malik, menimba ilmu fiqh daripada Ibrahim An-Nakhai, yang termasuk sahabat pilihan dan paling menguasai fiqh. Imam Abu Hanifah menimba ilmu dari beliau. Hamad termasuk salah seorang ulama yang cerdas, pemimpin dalam ilmu fiqh, dan mulia serta dermawan.
240. Imam ahli fiqah dan hadis menghafal Al-Quran, ahli ibadah dan salat, Abu Bakar bin Ayyash bin Salim As-Sadi Al-Kufi Al-Hannath. Yazid bin Harun berkata, dulu Abu Bakar bin Ayyash adalah orang yang baik dan utama. Beliau tidak meletakkan lambungnya di bumi selama 40 tahun. Tak pernah tidur selama 40 tahun. Ajib. Tak pernah tidur selama 40 tahun. Mungkin kalau tidur tu tersengguk-sengguk sahaja, tapi nak letak badan baring untuk tidur pada waktu tidur tak ada. Kita waktu bukan tidur pun kita baring, waktu tidur pun kita tidur, waktu tak patut tidur pun kita tidur. Bila-bila masa kita boleh tidur, kita cuba tidur, kita akan tertidur. La ilaha illallah. Tapi orang-orang salih, orang-orang alim zaman dahulu, mereka tak tidur dan tak menyebabkan badan mereka ingin tidur. Naam. Naam. Kemudian bab yang seterusnya, manfaat yang diperlukan oleh penuntut ilmu dan orang alim. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Lu'lu' An-Nazm fi Raum At-Ta'allum wa Ta'lim mengatakan ada 12 syarat mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Ni kita kena ambil perhatian, kita sebagai seorang pelajar, dan mungkin satu hari insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mengajar, maka ada 12 syarat yang disebutkan oleh Imam Syekh Zakaria Al-Ansari yang perlu kita ada. Yang pertama, berniat. Maksudnya berniat mempelajari ni sebagaimana maksud ilmu itu dibuat. Maka janganlah berniat ataupun bermaksud selain itu, seperti mendapatkan harta, memperoleh kedudukan, mengalahkan musuh, atau berbangga-bangga diri. Allah ciptakan ilmu itu untuk kita beramal. Allah memberikan seseorang itu ilmu supaya semakin banyak ilmu dia, semakin dia berendah diri. Seperti beras ni bila dia dah penuh, maka dia akan makin tunduk, tapi kalau dia kosong, dia tinggi ke atas. Jadi orang yang dipenuhi dengan ilmu, sepatutnya semakin banyak ilmu dia, semakin dia berendah diri. Dan tujuan ilmu itu dipelajari bukan untuk mendapatkan harta dunia, bukan untuk mendapatkan pangkat, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan banyak followers, bukan untuk mengalahkan musuh, nak mengatakan oh aku ni lebih pandai daripada dia, aku lebih pandai berhujah daripada dia, aku lebih pandai berceramah daripada dia, aku lebih pandai mengajar daripada dia. La. Tujuan dipelajari ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab untuk kita berkhidmat kepada syariatnya Allah, menyampaikan sebaik mungkin apa yang telah kita pelajari. Nah, yang kedua, bermaksud ataupun berniat mencari ilmu yang sesuai dengan kemampuannya, kerana tidak setiap orang layak mempelajari berbagai ilmu dan tidak semua orang dapat menguasai semua ilmu, tetapi semuanya dimudahkan sesuai dengan kudratnya. Naam. Kita pernah sebutkan sebelum ni, yang fardu, yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu fardu ain. Kemudian setelah kita menguasai ilmu fardu ain, level atas adalah ilmu fardu kifayah, yang mana disebutkan ilmu fardu kifayah itu sampai kita belajar menjadi mufti. Maksudnya tak semua orang perlu belajar, tapi sebahagian kena belajar. Sebab kalau sebahagian tak belajar, siapa nak jadi mufti? Jadi bila tak ada mufti, tak melakukan fardu kifayah, semua akan berdosa. Jadi orang-orang yang ada kemampuan, ada kepandaian, ada kecerdasan, ada kelapangan masa untuk mempelajari ilmu sehingga menjadi mufti, maka perlu untuk belajar jadi mufti. Tapi tak semua orang akan boleh jadi mufti, ataupun tak semua orang akan ada kebolehan, kemampuan nak jadi mufti. Sebab nak jadi mufti ni, nak belajar kitab-kitab tinggi, kena ada kepandaian dan kena ada waktu. Naam, jadi mencari ilmu yang sesuai dengan kemampuannya. Al-muhim, yang fardu ain kita kena belajar daripada akidah, daripada fiqah, daripada penyucian diri ataupun tasawuf. Maka kita belajar yang wajib daripadanya. Lebih daripada itu adalah fardu kifayah.
Lebih daripada fardu kifayah apa? Sunnah. Sunnah ni maksudnya hatta kalau semua tak belajar, mafi muskilah. Kalau semua tak belajar pun tak dapat dosa, tapi digalakkan. Sampai tahap mana? Sampai tahap jadi mujtahid. Macam kita sebutkan tadi, Imam Taqiyuddin Subki jadi mujtahid. Maksudnya dia boleh membuat mazhabnya sendiri. Tapi tu bagi orang yang ada kemampuan, bagi orang yang ada kecerdasan untuk nak sampai ke tahap tu. Maka disunnahkan kalau dia belajar sampai ke tahap tersebut. Naam. Ketiga, mengetahui bahawa ilmu itu bertujuan menjadikan seseorang teguh dalam menghadapi sesuatu perkara. Ilmu ni membuatkan kita lebih mantap dalam menghadapi situasi, menghadapi sesuatu perkara. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa barang siapa yang, antara yang disebutkan lah, tak ingat ada dia punya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang mempelajari bahasa, dia akan dapat faedah ni. Barang siapa yang mempelajari al-hisab, iaitu matematik, dia punya pendapat tu akan, kalau bukan tepat setiap kali, almost sharp. Maksudnya bila dia mempelajari ilmu matematik, maka pendapat dia tu adalah pendapat yang kuat. Dan orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, qawiyat hujjatuh, kalau tak silap, yakni akan mempunyai hujjah, akan mempunyai dalil-dalil yang kuat kalau dia tahu untuk menggunakan Al-Quran tersebut. Tapi bukan bertujuan untuk nak mengalahkan orang lain, tapi yakni dia ada ilmu tersebut, bukan perlu untuk nak berbangga ataupun nak bermusuhan dengan orang lain dengan ilmu tersebut. Yang keempat, menyerap ilmu dari awal sampai akhirnya, iaitu cuba untuk memahami ilmu tersebut dengan sempurna, sama ada dengan kita ulang kaji pelajaran setelah belajar ataupun kita membuat persiapan sebelum belajar. Contohnya hari ni kita nak belajar, kita tahu setiap kali kelas kita belajar, kita baca mungkin 5 muka surat, 10 muka surat. Jadi setiap kali sebelum kelas kita cuba ulang kaji, baca 5 atau 10 muka surat itu, mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, sebelum masuk kelas, sebelum diajarkan oleh ustaz. Jadi kita dah ada idea apa yang kita nak belajar esok sebelum kita masuk kelas. Kita dah ada basic idea, dah ada sedikit kefahaman tentang apa yang nak diajarkan. Jadi bila cikgu ajar, yang dah faham tu kita dah faham, yang tak faham kita boleh beri perhatian lebih. Tapi kalau kita tak baca, kita pun tak tahu apa yang akan disampaikan oleh guru, kita tak tahu apa yang kita faham, kita tak tahu apa yang kita tak faham. Jadi macam mana nak fokuskan kepada perkara yang tak faham. Dan mungkin bila kita tak tahu apa yang kita tak faham, kita mungkin susah nak tanya soalan. Wahakadha. Yang kelima, bermaksud, iaitu berniat mencari kitab-kitab yang baik yang mencakup semua disiplin ilmu. Naam. Bila kita nak belajar pun kita perlu tahu apa kitab-kitab yang bagus, yang bermanfaat, yang mana dengan kitab tersebut kita dapat mempelajari pelbagai ilmu.